Isu hangat pagi ini apabila sekumpulan penyokong Barisan Nasional menjerit di depan muka Perdana Menteri kita Ismail Sabri dengan perkataan laungan bubar parlimen. Saksikan dulu paparan ini. Apa pendapat kamu dengan desakan yang melampau ini? Pada pendapat saya, inilah sesuatu perkara yang agak luar biasa berlaku di Malaysia saat ini. Perdana Menteri yang sepatutnya dihormati, Perdana Menteri yang sepatutnya dihargai, hari ini dilihat seperti tiada apa-apa. Yang hanya dilihat adalah Najib dan Zahid Hamidi, juga Tokmat yang laungannya bubar parlimen. Meskipun diperlekeh dan seolah-olah kemenangan Barisan Nasional di PRN Johor itu adalah atas seolah-olah Najib Razaklah yang berperanan dalam memastikan kemenangan BN dalam PRN Johor, serta dilayak diberikan penghargaan. Kemudiannya dijerit pula secara biadab laungan bubar parlimen di hadapan muka Ismail Sabri Yaakob. Akhirnya pagi ini, hari ini, Ismail Sabri, tahniah kita ucapkan, sabas kepada Perdana Menteri karena tidak tunduk dengan desakan tersebut. Meskipun desakan itu satu perbuatan yang luar biasa, yang kita anggap luar biasa karena berani-beraninya mereka jerit di depan muka Ismail Sabri bubar parlimen. Namun Perdana Menteri membalas teriakan tersebut dengan satu perkataan yang membuat mereka juga menangis meroyan. Apa dia? Ismail Sabri memberikan ketegasan tidak akan bubar parlimen dalam masa terdekat. Katanya, Ismail Sabri menjelaskan bahwa beliau tidak terganggu dengan jeritan biadab itu, malah memperlihatkan sikap tenang dan fokusnya dalam hal berkaitan. Dalam paparan video yang kamu nampak tadi, seorang wanita itu sampai seakan-akan tangannya menghampiri muka Ismail Sabri mengangkat bubar parlimen. Wah, hebat kan? Dan yang lebih hebat sebenarnya bukan yang menjerit itu, tapi tindakan Ismail Sabri Yaakob berjalan dengan tenang, fokus dengan kerjanya, dan beliau tidak terpengaruh dengan tindakan sedemikian. Tidak terganggu dengan jeritan biadab itu, malah memperlihatkan sikap tenang dan fokusnya dalam hal berkaitan. Syabas diucapkan kepada Perdana Menteri karena tegas dan tidak sesekali tunduk kepada desakan tersebut. Sambil menolak desakan kumpulan yang mahukan segera bertindak membubarkan parlimen pada malam merayakan kemenangan BN semalam, Ismail Sabri menegaskan keputusan untuk membubarkan parlimen tidak akan dipengaruhi oleh kumpulan kecil yang mendesak PRU segera diadakan. Jadi yang meroyan semalam bukan Perdana Menteri, tapi yang bubar parlimen itu. Naib Presiden UMNO itu berkata, PRU hanya boleh diadakan sebaik sahaja. Semua pihak sudah bersedia untuk menghadapinya. Tidak tahu lagi bila tarik PRU. Sebab seperti yang kita tahu, saya dah sebut beberapa kali dalam ucapan kata Ismail Sabri Yaakob. Apabila kita sudah bersedia dan pilihan raya boleh diadakan, tidak perlu tapi bersedialah dahulu, kata Ismail Sabri. Selain itu, beliau juga memperkatakan soal bersedia atau tidak, kita akan bincang dalam banyak perkara lain. Dan banyak perkara lain kita perlu tengok, katanya.
tidak bolehlah disebabkan dalam satu kumpulan kecil terjerit-jerit dalam pilihan raya, maka kita adakan pilihan raya. Katanya lagi, macam agak tersinggung juga sedikit perasaan Ismail Sabri. Menurut saya agak tersinggung juga beliau mungkin karena beliau mengatakan tidak bolehlah disebabkan dalam satu kumpulan kecil terjerit-jerit. Perkataan terjerit-jerit itu menunjukkan agak tersinggung juga Perdana Menteri kita dengan perbuatan yang boleh dianggap biadab karena menjerit-jerit di muka Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri selanjutnya berkata, soal membubarkan parlimen adalah perkara yang besar, di mana parti akan bincang buat keputusan, dan selepas itu beberapa perkara lain juga akan dilihat, seperti prosedur menghadapi yang di Pertuan Agong untuk mendapatkan nasihat serta perkenan, kata Ismail Sabri. Jadi, kita tunggulah semasa yang sesuai, tambah beliau lagi. Pelbagai pihak dalam UMNO sebelum ini, termasuk Presiden dan timbalan Presiden, sudah beberapa kali menyuarakan hasrat agar PRU 15 segera diadakan selepas sahaja PRN Johor berakhir. Mereka katakan begini, kalau PRN Johor menang BN, mereka akan segerakan PRU. Karena bagi mereka, PRN Johor menjadi indikator bahwa BN sudah diterima penuh oleh rakyat semula. Adakah ini benar? Anda boleh berikan komen Anda. Apakah itu benar atau tidak? Adakah Anda setuju bahwa kemenangan Barisan Nasional di 3 PRN adalah indikator, isyarat bahwa Barisan Nasional semestinya sudah kuat? Tapi pada pendapat saya, PRN dengan PRU jauh berbeza seperti langit dengan bumi. Karena apa yang kita lihat di dalam PRN tidak semestinya sama di PRU. Karena PRN itu isunya adalah isu negeri, tapi PRU itu adalah isu nasional. Kamu tahu apa isu nasional? Isu nasional yang paling top adalah sekarang adalah deng-deng, kamu tahu sendiri, kamu jawab untuk saya. Macam-macam pelbagai pihak dalam UMNO sebelum ini, termasuk Presiden dan timbalan Presiden, sudah berkali menyuarakan supaya PRU dipercepatkan selepas PRN Johor. Macam-macam alasan telah ditampilkan untuk mewajarkan desakan itu, sehingga kepada insiden teriakan tiada kesopanan yang ditunjukkan pada malam semalam. Rata-rata melihat apa yang dilakukan itu tidak wajar sama sekali, dan seolah-olah Perdana Menteri daripada UMNO tidak dihormati oleh UMNO sendiri. Di sebanyak-banyak alasan ditampilkan untuk mengawalkan PRU 15, tetapi yang paling disembunyikan faktanya ialah Zahid Hamid yang sedang berdepan kes mahkamah sebenarnya mahu PRU 15 dilangsungkan sebelum pemilihan UMNO diadakan, serta di ketika beliau masih memegang jawatan Presiden UMNO. Jika PRU 15 berjaya ditangguhkan hingga ke tahun depan dan pemilihan UMNO diadakan terlebih dahulu, ketakutannya yang paling besar ialah kehilangan jawatan Presiden UMNO. Tentulah ini satu ketakutan terbesar kepada Zahid Hamidi. Mengapa? Karena kebiasaannya yang akan menjadi Presiden UMNO adalah Perdana Menteri, dan yang menjadi Perdana Menteri adalah Presiden UMNO. Besar kemungkinan sekiranya PRU diadakan selepas pemilihan UMNO, besar kemungkinan nama-nama besar seperti Najib Tun Razak, Zahid Hamidi, dan lain-lain geng kluster mahkamah mungkin akan direhatkan kerana memberi laluan untuk mereka menang dulu. Kalau menang, kalau kalah apa boleh buat. Jadi itulah yang sebenarnya ditakuti oleh Zahid Hamidi. Beliau mungkin takut sekiranya PRU diadakan selepas pemilihan, maka beliau tidak ada harapan untuk jadi presiden lagi. Mungkin begitu. Hilang jawatan Presiden UMNO bukan saja hilang sebahagian nikmat kehidupan, malah dipercayai tiada lagilah kelebihan dalam menghadapi perbicaraan. Namun satu perkara yang tidak harus dilupa, mengawalkan PRU 15 bukanlah penyelesaian dan jaminan kemenangan sudah dalam genggaman. Berdasarkan fakta PRN Johor,
Selain lebih sejuta daripada keseluruhan 2,5 juta pengundi tidak keluar mengundi, membuang undi, ratusan yang menyokong BN juga dikira masih kecil jika dibandingkan dengan yang menolak BN. Hanya 43,11% pengundi yang menyokong BN. Manakala jumlah terkumpul yang menolak ialah sebanyak 56,89%. Dalam keadaan ini, bagaimana jika blok pembangkang boleh bersatu dan jumlah yang keluar mengundi pula tiba-tiba meningkat dalam PRU 15 nanti? Dengan angka dan fakta yang ada itu juga, apakah ia benar-benar menjamin BN pasti menang jika PRU 15 disegerakan dalam keadaan UMNO masih dipimpin oleh mereka yang berdepan puluhan kes di mahkamah dan individu yang telah dijatuhi hukuman bersalah kekal dijadikan ikon memikat hati pengundi? Bukankah jauh lebih selamat jika pemimpin baru yang bersih, tiada skandal, sederhana dan disenangi rakyat dibenarkan memimpin UMNO terlebih dahulu sebelum berdepan PRU 15? Saudara-saudara sekalian, saya amat tertarik dengan keadaan ini. Bagaimana jika blok pembangkang boleh bersatu dan jumlah yang keluar mengundi pula tiba-tiba meningkat pada PRU 15 nanti? Adakah mustahil untuk ada kesatuan semula kepada blok pembangkang? Adakah mustahil untuk PN dan PH akan bergabung bersama pejuang Parti Warisan dan Muda? Politik tidak pernah mustahil. Semuanya sentiasa tidak mustahil dalam politik. Sedangkan yang kelebihan berpuluh-puluh kerusi pun boleh tumbang, apakan pula kerjasama biasa? Bolehkah mereka melonggarkan prinsip dan keegoan mereka? Saya pikir itu semua boleh. Yang penting kita tengok nanti, adakah Ismail Sabri tetap berdiri teguh dengan pendirian untuk tidak membubarkan parlimen, ataupun orang yang terjerit-jerit itu yang menang akhirnya bubar parlimen? Sekian dulu perkongsian kali ini. Jangan lupa share video ini untuk semua kita dapat memberikan pendapat kita masing-masing. Malaysia kita punya, ulas jangan tak ulas, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Kita jumpa lagi, bye-bye.